Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya kita dapat meraihkan Hari Belia Negara 2022 atau HBN 2022 pada tahun ini dalam suasana sambutan Aidilfitri dan negara dalam fasa peralihan endemik bermula 1 April lalu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Belia Negara kepada semua generasi belia keluarga Malaysia dengan sambutan kali ini bertemakan Ini Masa Kita. Tema ini mengingatkan kita betapa berharganya masa muda dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Inilah masanya belia tampil melalui pelbagai peluang disediakan selari dengan konsep daripada belia untuk belia. Tema ini juga sinonim dengan golongan belia yang pada masa kini untuk bersama-sama membangunkan negara walaupun dalam apa sekalipun keadaan yang melanda. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, penglibatan dan sumbangan generasi muda sangat diperlukan dalam memperkukuhkan semangat keluarga Malaysia. Justru, kerajaan sentiasa mengiktiraf sumbangan, pencapaian, usaha, daya bangkit dan suara seluruh warga belia. Malah, kerajaan juga sentiasa peka dan prihatin dengan isu yang melanda golongan belia, khususnya dalam menurunkan kadar pengangguran. Berdasarkan dapatan Indeks Belia Malaysia tahun 2021 bagi domain ekonomi, skor bagi keboleh pekerjaan ialah 42.01. Terdapat lebih 20 inisiatif yang boleh dimanfaatkan oleh golongan belia secara langsung atau tidak langsung melalui bajet 2022 telah diumumkan oleh kerajaan. Antara lainnya, penyediaan lebih banyak peluang pekerjaan sejajar dengan perkembangan sektor perniagaan yang sekaligus akan menempatkan ekonomi pada landasan pemulihan yang tepat. Salah satu inisiatif yang ditawarkan oleh kerajaan melalui bajet 2022 adalah inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia dan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang telah dilancarkan pada 19 Februari 2022 bagi membantu memperkukuhkan ekonomi belia. Mengambil semangat konsep job guarantee, komitmen jamin kerja menjamin 600,000 peluang pekerjaan terutamanya dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan muda dengan peruntukan bernilai 4.8 bilion ringgit. Kerajaan sedar cabaran yang bakal kita hadapi pasca COVID-19 akan lebih hebat, terutamanya dalam sektor ekonomi. Oleh sebab itu, di bawah RMK 12, kerajaan menerusi Kementerian Belia dan Sukan (KBS) sedang merangka Pelan Kebangsaan Pemerkasaan Ekonomi Belia untuk hala tuju strategik dalam meningkatkan kebolehpasaran dan tahap ekonomi belia. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, melalui bajet 2022, kira-kira 1.2 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk pelbagai inisiatif bagi manfaat golongan belia termasuk program e-Pemula kepada 2 juta belia yang berumur 18 hingga 20 tahun atau pelajar sepenuh masa di peringkat diploma atau sijil kemahiran Malaysia ke-4 ataupun SKM 4 dan ke atas di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta. Program ini merupakan sebuah skim transaksi tanpa tunai yang bertujuan meringankan beban keuangan belia dan memupuk budaya transaksi tanpa tunai di kalangan belia. Alhamdulillah,
Inisiatif yang melibatkan peruntukan berjumlah 300 juta ringgit ini telah pun dilaksanakan dan dinikmati oleh warga belia. Kerajaan juga menawarkan inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi melibatkan kos sebanyak 450 juta ringgit bermula Jun ini. Seramai kira-kira 350,000 orang mahasiswa akan mendapat manfaat serta memudahkan mereka mengikuti aktiviti pembelajaran dalam talian, melayari internet untuk tujuan penyelidikan dan sebagainya. Pada masa yang sama, kerajaan turut memperkenalkan inisiatif kepada majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 hingga 30 tahun dengan insentif sebanyak RM900 sebulan selama 6 bulan bagi membolehkan belia menjayakan agenda pemulihan melalui alam pekerjaan. Khusus untuk belia yang cenderung ke arah keusahawanan, kerajaan turut menyediakan pelan pembiayaan bernilai RM150 juta melalui Bank Simpanan Nasional dan Agrobank. Turut menyedari bahawa ramai anak muda yang memulakan kerjaya di ibu kota berdepan dengan isu perumahan. Justru, kerajaan akan memastikan mereka mampu memiliki kediaman sendiri selari dengan aspirasi satu keluarga, satu rumah, termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun Transit Oriented Development ataupun TOD. Saya percaya semua inisiatif yang disediakan ini berupaya membantu golongan belia yang terkesan akibat COVID-19 untuk meneruskan kelangsungan hidup. Keluarga Malaysia yang saya kasih, golongan belia memainkan peranan yang lebih besar dalam pembentukan negara bangsa, terutamanya memilih pemimpin negara selaras dengan pelaksanaan pindaan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan. Pengundi belia berusia antara 21 ke 40 tahun pada tahun 2020 berjumlah 6.2 juta orang, iaitu sebanyak 40.8% daripada keseluruhan 15.3 juta orang pengundi berdaftar. Penglibatan anak muda yang dilihat semakin meningkat dalam arena politik negara merupakan petanda positif dan perlu dikembangkan dengan lebih meluas. Pada 12 Mac 2022 yang lalu, negara telah mencipta sejarah baru di mana golongan belia julung kalinya diberikan hak dan mandat untuk mengundi pada pilihan raya negeri Johor yang mencatatkan peningkatan kira-kira 28% dengan penambahan hampir 750,000 pengundi berusia 18 tahun ke atas daripada keseluruhan 2.6 juta pengundi berdaftar susulan pendaftaran automatik Undi 18. Dengan pelaksanaan Undi 18 ini, diharapkan belia lebih celik dan cakna tentang sistem demokrasi berparlimen dan peranan sebagai pengundi muda, seterusnya meningkatkan jati diri belia untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab menjelang PRU yang akan datang. Pemimpin belia juga perlu mengambil tahu dan sedar penguatkuasaan pindaan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 ataupun Akta 668 yang melibatkan penurunan had umur belia daripada 40 tahun kepada 30 tahun. Pelaksanaan pindaan akta ini dapat meramaikan pemimpin belia di bawah 30 tahun. Seterusnya, memberi ruang kepada belia untuk mengasah bakat kepimpinan
dan mencari pengalaman sebanyak mungkin menerusi ruang yang ditinggalkan. Kerajaan amat menghargai pencapaian cemerlang atlet negara di persada antarabangsa yang rata-rata dibarisi golongan belia, iaitu 31.6% daripada jumlah atlet negara. Justru kerajaan telah bersetuju meneruskan pelaksanaan program podium sehingga 2025 dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 249 juta untuk tempoh 4 tahun. Penerusan program ini bukan sahaja dapat memberikan galakan buat atlet belia, malah perancangan dan persediaan turut dapat dilaksanakan dengan teratur bagi membolehkan lebih banyak pencapaian cemerlang direalisasikan di peringkat antarabangsa. Ayuh keluarga belia Malaysia, teruskan sokongan kita kepada atlet-atlet sukan negara. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, belia merupakan tunjang keutuhan keluarga Malaysia. Maka disebabkan itu, kerajaan sentiasa menghargai peranan dan sumbangan belia dalam pelbagai bidang bagi mengiktiraf dan menghargai jasa dan sumbangan golongan belia dalam pembangunan negara. Kerajaan menerusi KBS akan memperkenalkan kategori anugerah baharu dalam Anugerah Perdana Belia Negara pada tahun ini sebagai inisiatif menyuntik semangat golongan belia untuk terus menyumbangkan bakti kepada pembangunan negara. Sebanyak 7 anugerah baru pencarian ikon belia yang cemerlang dalam kategori dipertandingkan bagi tahun 2022, iaitu ikon belia karismatik, ikon belia kelestarian alam, ikon belia reka tekno, ikon belia influencer media sosial, ikon belia sanjungan budi, ikon youth biz dan ikon belia OKU. Saya juga berbesar hati mengumumkan bermula pada tahun ini Anugerah Perdana Belia Negara akan dilaksanakan dalam majlis khusus yang penuh gemilang dan penggunaan logo tetap sambutan HBN sebagai komitmen kerajaan mengiktiraf pelaksanaan program yang meraihkan golongan belia negara. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Belia Negara 2022. Semoga belia keluarga Malaysia dapat menyerlah dan mengekalkan momentum kecemerlangan dalam bidang masing-masing demi masa depan generasi muda yang lebih cerah. Marilah kita bersama-sama membentuk lanskap pembangunan negara berteraskan nilai keluarga Malaysia demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Ini masa kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.